Okay, so untuk tajuk hari ni adalah pendidikan ayah atau ibu. Kita tahu sekarang musim PDPR. Musim PDPR menyebabkan ramai pelajar yang terkandas belajar di rumah. Betul tak Ustaz? Ramai yang Betul. tak boleh nak pergi sekolah. Sometimes ada yang contohnya, kita bukan nak kata pelajar sekolah, maybe pelajar universiti yang masuk SEM 1. Dia orang pergi sekolah, dia orang masuk kelas, dia orang tak kenal dia orang punya rakan-rakan. So itu membuatkan mood, dia orang punya mood booster tu tak ada. Bila dia orang nak masuk belajar, tapi bila masuk kelas, kawan ni tak kenal. Lepas tu masuk baru seminggu, lecturer ni, okey awak group, contoh saya Fitri group dengan Safwan. Saya tak kenal siapa Safwan ni kan. Lepas tu nak kena WhatsApp dia semua. That's why lah PDPR ni antara yang saya nampak yang yang kurang best lah kat situ. Tapi tak apa, sebab kita pun zaman teknologi, kita dapat adapt. Kita tengok sekarang pun walaupun PDPR, result SPM tahun lepas, Alhamdulillah semua melonjak naik. DPN pun menunjukkan angka yang tinggi. Okey, sekarang ni saya nak tanya Ustaz, kalau kita masuk pada ibu bapa dan anak-anak. Kebanyakan ibu bapa sekarang lebih banyak mereka yang menentukan masa depan anak-anak. Contoh, anak ni tak minat matematik, tak minat sains, tapi dia letak macam sains tu adalah yang paling tinggi. Contoh, anaknya minat sastra, tapi dia letak sains tu paling tinggi. Anak dia nak belajar sastra, tapi sebab dia dah letak gap yang sains tu lagi tinggi, tak boleh. Hang kena masuk kelas sains. Kelas sastra, jaga itu untuk orang level lain. Itu yang tak best Ustaz. So saya nak tanya Ustaz lah, untuk pendidikan ni kita sepatutnya ikut minat parent ke minat anak-anak Ustaz? Boleh tak tolong jawab? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam bual bicara santai yang dibawakan oleh Pusat Tuition Generatif. Terima kasih Saudara Fitri Azizullah selaku moderator, dan penonton-penonton, pelayar-pelayar, viewer, sharer, semualah yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya insya-Allah, dengan tajuknya pendidikan ayah atau ibu. Sekarang ni kita berada pada musim yang kita akuilah, kita lah ni di musim susah lah ni sebenarnya ni. Betul-betul zaman susah. Mau tak susahnya bila bermula saja awal tahun 2020, menyaksikan semua orang terkesan. Semua orang tak terkecuali, semuanya terkena di pelbagai sektor, sama ada yang kerja sendiri ke, swasta ke, ataupun anak-anak sekolah, universiti, IPTA, IPTS, guru-guru, penceramah, semua terkesan. Semua terkesan. Ada dalam kalangan kawan-kawan saya pun jual kereta pun ada. Jual kereta, dia biasa. Kita pun pasal kita tanya dia, kata dia, Syekh, buat apa lah ni? Dia kata dia jual kereta. Kita kata, oi hebat jual kereta. Jual kereta kira hebat You suka ke jual kereta apa? Tak ada, jual kereta sendiri. Jual kereta sendiri, ya Allah. Allahu Akbar. Sedih dia nak 7 orang, yang universitinya, yang kolejnya, yang madrasahnya, yang pondoknya, semua pakai duit. Pakai duit, bukan pakai doa. Pakai duit.
Lepas tu pula dengan komitmen bayar rumah lagi, dengan banyaklah macam-macam. Betul. Lepas tu pula dia pula biasa bawa jemaah pergi umrah. Apa umrah tak ada dah. Buat Betul. masalah ni belum ada lagi. Haji pun nampak gaya belum lagi. Jadi semuanya terkesan. Ada sampai masjid-masjid tertentu tu hulurkan sumbangan lah pada ustaz-ustaz pengkuliah-pengkuliah yang tetap, yang biasa bagi Yang kuliah tetap. yang bulanan Di di masjid, masjid kan. Mereka bagi sumbangan inisiatif lah sebagai Ya, tanda betul. terima kasih lah pada ustaz-ustaz ni. Mereka pun terkesan kan. Jadi walau bagaimanapun antara golongan yang juga terkesan sama adalah anak-anak pelajar-pelajar. Jadi belajar dalam suasana PDPR ni memang berubah 360 semua. Memang 360 darjah semua berubah. Takkan sama dengan pembelajaran secara bersemuka, duduk dalam kelas, duduk di sebelah kawan, tak faham, direct tanya guru tanpa suruh kawan lain tolong tutupkan mic, tolong jangan bising, tolong benda tu tak payah nak ni dah, tak payah. Memang pembelajaran dia lain suasana dia. Tak perlukan data, tak perlukan wifi internet, langsung dengan guru, langsung. Tiba-tiba tengah dengar guru bercakap, tiba-tiba kerah guru tu. Kerah. Kerah bukannya apa, tak ada line. Tak ada line. Sama ada cikgu tu yang tak bayar. Cikgu tu yang tak bayar data ataupun anak murid tu duduk kawasan pergunungan mana, hutan Amazon mana. Kesian. Memang menduga lah. Menduga. Tapi tak apalah, balik pada soalan Fitri tadi ni tentang kalau sekiranya kecenderungan anak-anak kita ni dia minat pada satu perkara, maka yang patut menentukan tu empunya badan, anak tu sendiri ke mak bapa? Betul. Jawapan yang boleh saya berikan ini adalah mungkin jawapan yang akan menimbulkan banyak persepsi lah selain daripada bendera putih. Tapi apa yang saya nak kongsikan penonton semua ialah semoleknya, sebaiknya untuk menentukan masa depan anak-anak ni dari sudut kerjaya dia nak jadi apa, cita-cita dia nak jadi apa, lebih moleknya diserahkan pada anak tu sendiri ataupun pada apa yang dia minat, banyak berlaku di sekeliling kita pengalaman kawan-kawan saya pun banyak kerana ambil satu bidang yang bidang tu dia sikit habuk pun tak minat, tapi kerana mak bapak dia yang suruh, yang paksa, yang bagi paksaan lah. Maknanya kalau tak belajar, tak ambil buat bidang ni, memang ayah merajuk lah. Kalau zaman dulu tu batu belah, batu tangkup memang mak ni memang tak syok lah. Jadi merajuk semua ada. Faham. Jadi akibat daripada itu, apa yang berlaku pada hari ini ni nampak gayanya tak ada lah kawan-kawan tu tak ada masa depan. Ada. Tapi dia punya masa depan dia tu kurang. Pasal dia buat sesuatu yang dia sendiri pun tak minat. Dia buat benda yang tak minat. Dia tak ada jiwa. Untuk pengetahuan Fitri dan juga penonton-penonton semua, kebanyakan daripada orang hebat hari ini yang berjaya melakar nama, yang berjaya hidupnya itu dilakar dengan tinta emas, maknanya kejayaan, kecemerlangannya itu kebanyakannya bermula dengan apa yang dia suka buat. Tak apalah kalau tengok di luar negara, mendiang Steve Jobs ni dikenali sebagai seorang yang dalam kelas dia bukannya belajar cerdik sangat, tapi dia dekat belakang rumah dia ada yacht, bukan stream yacht, dia ada yacht macam ada bengkel kecil belakang rumah dia. Dia suka duk repair barang-barang mechanical ni semua. Dia minat yang tu. Benda orang tak suka serabut, dia suka. Maka akhirnya apa jadi? Wujudlah Apple apa semua, dan termasuklah kalau syarikat penerbitan animasi Pixar, Toy Story, dan banyak lagi lah, banyak yang kartun-kartun tu lah. Itu bermula daripada seorang yang keciciran dalam kelas. Tapi dia buat benda yang dia minat. Dia buat benda yang dia minat. Apa kata dia? Dia kata, buatlah apa benda yang anda suka dan sukalah apa benda yang anda buat.
Itu. Dia sebab satu orang kalau dia buat benda dengan minat, maka keletihan, kelesuan ataupun cakap-cakap orang dia tak jadi isu. Macam saya sendiri kan, jadi yalah sama ada penceramah ke, motivator ke, ada orang pernah tanya, dia kata Ustaz tengok rumah, tengok macam tak ada live kadang-kadang, ni cerita sebelum Covid lah. Balik rumah singgah sekejap, tukar baju, keluar balik pukul 3 pagi, esok pukul 7 pagi dah di airport, terbang ke Sarawak, ke mana, Perlis, ke Kedah, ke Johor, kadang merentas sampai ke Singapura, pergi ke Perth, Australia, program sampai 2 minggu, kadang seminggu lebih. Ustaz tak penat ke? Tak penat ke? Tak letih ke buat itu semua? Jawapan dia apa dia? Jawapan dia tak penat sebab kita minat. Ya, Penat tu penat tapi tak apa Ustaz, sama-sama. Sebab namanya passion. Kita ada minat. Satu orang kalau dia minat buat satu kerja, kalau dia mimpi pun, dia mimpi kerja tu. Dia mimpi kerja tu. Ataupun dia boleh kadang-kadang tak mampu lena sebab memikirkan benda yang dia akan buat esok. Dia nak cakap apa esok, dia nak present apa esok. Jadi saya rumuskan, bagi pada anak-anak untuk menceburi bidang yang dia minat, yang dia suka. Bidang yang dia minat, bidang yang dia suka, sebab itu akan lebih mendorong dia lebih cemerlang pada apa yang dia suka. Walaupun dia lah ni zaman dah berubah. Ada setengah mak bapak, dia kata apa tau? Mak ayah ni makan garam dulu. Mak ayah tahulah bidang mana yang jamin masa depan hang tu nanti. Dah, zaman dah berubah. Dulu macam jodoh lah. Orang jodoh dulu kan serah mak ayah lah, tanya nak pilih mana lelaki mana. Ikut ayah lah, ikut mak lah. Itu dulu. Betul. Zaman sekarang kan, orang panggil zaman sekarang ni, anak-anak lebih dia punya explore dia tu. Dia meneroka alam dia tu lebih luas. Banyak benda yang dia lebih tahu yang mak bapak tak tahu. Dia lebih tahu. Maknanya macam contoh kan, sekarang ni banyak orang kalau di universiti, di college pun ada subjek tentang media sosial, pengurusan media sosial. Dan dulu mungkin kita fikir benda ni tak ada masa depan kot, cerita pasal Facebook, rupanya sekarang ada orang bikin duit pakai media sosial. Ada orang jadi jutawan dengan TikTok. Ada orang jadi jutawan dengan YouTubers. Dulu 10 tahun, 20 tahun dulu tak pernah orang bincang benda ni. Jadi maknanya anak muda zaman sekarang dia lebih nampak, dia lebih menerokai alam yang dia sendiri berada pada waktu ini, yang ayahnya hanya mungkin duduk di kampung saja, duduk siram pokok saja. Lepas tu tiba-tiba nak suruh anak dia jadi cikgu lah, jadi sains lah, jadi apa-apa. Tak salah. Tetapi biarkan anak tu buat keputusan. Mak ayah ni hanya tekankan dia punya fundamental. Fundamental ni maknanya basic, asas. Akidah, ibadah, akhlak. Maknanya kalau hang nak jadi saintis pun, semayang jangan lupa. Puasa, zakat, jangan lupa. Yang tu je lah. Prinsip-prinsip asas. Itulah dia sebagai permulaan. Maknanya saya rumuskan adalah biarkan anak tu buat keputusan untuk apa yang dia nak cebur, tapi mak ayah ni bimbing. Jangan lepas tu yang biar nak jadi apa, jadilah suka hati yang. Aku cakap kau yang utama je, suka hati yang. Tak. Mak ayah masih lagi berperanan untuk membimbing. Maknanya anak tu dia mungkin dia minat satu bidang, lepas tu seolah dia present kat mak ayah dia, okey ke macam ni? Mak ayah dia kata janganlah, dia pun mesti pertahankan. Kenapa dia nak macam orang nak viva, tesis semua tu lah, PhD kan. Dia mesti ada hujah dia, kenapa dia nak ini, kenapa dia nak ini. Baru nampak anak tu serius. Macam saya dulu ni, jujur cerita lah, tak tahulah kot nanti mak saya tengok video ni pun tak tahulah. Mak saya dulu suruh saya jadi Jacob. Jadi Jacob, mengajar di sekolah. Jacob. Suruh saya jadi Jacob, dia mengajar di sekolah. Minta maaf lah Fitri dan semua penonton-penonton. Saya hormat pandangan kawan-kawan lain. Mana yang nak kerja kerajaan, nak jadi cikgu di sekolah, silakan, bagus lah. Bagus lah. Saya sendiri tak mampu. Nak mengadap budak-budak tu. Sampai tu habis dia jahanam.
Tapi yang sebenar-benarnya saya sendiri ni memang minat daripada dulu lagi, zaman masuk jadi facilitator, jadi fesi. Bermula daripada zaman saya dulu Maktab Mahmud Al-Ustaz. Maktab Mahmud Al-Ustaz. Fitri orang mana? Saya orang Kelantan. Oh, Kelantan. Oh, Kelantan. Oh, ingat orang apa ni? Kedah. Tak bunyi Kelantan lah, bunyi Kedah kan. Boleh belaka ni. Boleh belaka. Bagus. Boleh belaka, Ustaz. Saya dulu kalau macam saya Maktab Mahmud ni kalau di Kelantan tu macam Mahat Muhammadi lah. Mahat Muhammadi. Jadi saya daripada sekolah tu lagi terlibat dengan dunia facilitator. Pergi ke sekolah-sekolah buat program-program, jadi anak angkat. Jadi saya dah daripada situ saya seronok untuk jump into society, dia panggil. Kita masuk dengan masyarakat ni seronok bila kita bila kita jumpa dengan orang tua, jumpa dengan orang masjid, jumpa orang pelbagai pelbagai latar belakang, kita seronok. Jadi benda tu yang mematangkan kita. Yang akhirnya dia akan membentuk cara kita berkomunikasi. Kalau jumpa dengan orang masjid, apa bahasa dia? Kalau jumpa dengan geng-geng motor ni, apa dia punya ayat dia tu? Kan? Kalau jumpa dengan dak baru nak naik ni kan, BBNU ke budak sekolah ni, ada bahasa dia. Jumpa dengan pemimpin-pemimpin, golongan YB apa kan, kita ada bahasa dia yang kita boleh selaraskan. Dan benda ni yang membuatkan saya seronok. Sebab tu saya memilih bidang ini. Kalaupun orang kata ustaz tak letih ke, ustaz masa dengan keluarga kurang, tak apa, benda tu kita boleh handle kalau kita minat dan kita suka. Betul. Wallahualam. Alhamdulillah. So jawapan yang begitu bersemangat sekali daripada Ustaz Ilyas untuk soalan kita yang pertama. Kita ada 2 lagi soalan, Ustaz. Get ready, Ustaz. Jadi apa yang Ustaz kata tadi, saya sangat-sangat setujulah. Sebab bila kita buat sesuatu yang kita minat ni, kadang-kadang ada orang dia buat something yang dia tak minat. Contoh, saya boleh kata person A, dia tak minat jadi engineer lah katakan. Mak dia paksa. Tapi dia punya otak okey. Dia punya otak the best. Dia boleh belajar fizik semua and then dia boleh jadi engineer. Tapi untuk dia kekal, contoh dia jadi engineer umur 25. Untuk dia kekal dalam bidang engineer sampai dia umur 50 tu, saya rasa dia boleh jadi depression lah. Sebab betul, dia buat akan ada masalah. Benda yang dia tak minat, betul tak Ustaz? Dia minat benda lain. Lepas tu dia jadi benda ni sebab parent dia lah kata kan. Dalam tempoh tu, kalau dia buat benda yang dia minat, dia boleh bagi A lagi. Bagi A untuk setiap benda yang dia buat. Tapi untuk engineering ni, dia boleh buat tapi dia tak mencapai top dia. Sebab dia tak berkeinginan pun nak jadi top. Dia buat ni just untuk melegakan hati parent dia kata. Gitulah. Betul tak Ustaz? Seterusnya. Macam Ustaz kata pasal facilitator ni, saya pun passion saya ke arah tu jugalah sebenarnya. Tapi kita kata alang-alang kita dah bersembang ni Ustaz, kalau Ustaz ada pergi mana-mana bolehlah roger saya. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk soalan yang kedua lah, kita tahu kadang-kadang dalam dunia bukan setakat pendidikan lah, dalam penjagaan anak pun, kadang-kadang ibu bapa ni, saya tak tahu, saya tak pernah jadi tak pernah jadi bapa lagi. Tapi kita tahu yang mereka ada role masing-masing. Maknanya ibu bertugas untuk anak ni benda ni, bapa bertugas untuk anak benda ni. Bukannya makna ada setengah parent kita tengok macam ayah dia, ayah dia dah pergi kerja, dah bagi duit, tu ya, mak buat semua. Hantar anak tuition, mak. Hantar anak mengaji, mak. Hantar anak sekolah, mak. Jadi saya nak tahu macam mana keseimbangan tu Ustaz, antara ayah atau ibu ni menyeimbangkan, maknanya dua-dua tu buat kerja, tak ada yang lepas tangan. Maknanya macam tu, kalau bapa ni tak adalah dia dah kerja, aku lepas tangan lah anak aku, tak apa, bini aku jagalah. Tak mau macam tu. Kita nak tahu macam apa patutnya tugas seorang ayah, tugas seorang ibu dalam membentuk seorang anak ni. Boleh teruskan Ustaz.
Ya, baik, terima kasih. Tugas ataupun peranan suami isteri ataupun mak ayah ni, kedua-duanya dia saling melengkapi. Dia sebenarnya dua-dua tu saling melengkapi. Kalau dalam Quran, Allah Ta'ala dah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menguasai ataupun membimbing ataupun mengemudi wanita. Maksudnya orang lelaki ni dia kena pimpin orang perempuan. Sebab itu kalau tengok ayat yang seterusnya lepas pada tu, Allah menyebutkan bahawa lelaki ni Allah bagi kelebihan. Kelebihan-kelebihan. Yang dengan kelebihan itu bertujuan supaya ia dapat membimbing dan memimpin keluarganya dengan elok-elok. Tapi walau bagaimanapun, dalam kalangan ataupun suami isteri ni, kok mana pun suami ni dia sampai satu masa dia akan serah banyak isteri dia je lah yang buat keputusan tu. Dia lalam dia tanya mak hang, tanya mak tanya je lah dengan mak tu. Kan dia lelaki ni tak tahulah pasal apa, tu yang agaknya lah ada orang buat lawak lah. Dia kata kalau mak mertua dipanggil mother-in-law. Mother-in-law. Apa lagi kalau nak menantu dia panggil apa? Son-in-law apa kan? Kan? Ataupun bapak mertua, pak mertua father-in-law. Tapi pasal apa wife tak ada wife-in-law? Because wife is the law. Sebab isteri tu dia lah undang-undang. Betul. Suami Dia nak tu dah keluar buku minum lah. malam pun. Dia tu dah jadi buku undang-undang lah. Dia tu undang-undang. Suami nak keluar ngeteh malam-malam pun tak boleh. Bukan pasal Roblox, memang bini dia tak bagi keluar. Jadi kalau dalam rumah tangga ni, kalau mungkin suami itu Perdana Menteri, isteri itu mungkin Menteri Pertahanan lah. Tahan. Mana mau pergi. Tunggu. Kan? Ni lawak-lawak sembang-sembang je. Tak apa, Ustaz. Tapi kalau nak diikutkan peranan ayah secara umumnya, dia lebih berat dan dia lebih besar lagi. Malah Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ada menyebutkan ada 7 tanggungjawab seorang suami atau seorang bapa terhadap keluarga. Ada 7 ya. Ada 7 tanggungjawab penting seorang suami terhadap isterinya ataupun bapa terhadap anak-anaknya. 7 perkara tersebut adalah, pertama sekali menyediakan makan. Kedua, menyediakan tempat tinggal. Ketiga, menyediakan pakaian. Keempat, bahan masak. Kelima, pekakah-pekakah rumah. Kemudian yang keenam, alat pembersih badan. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Yang ni, 7 perkara ini adalah benda yang disenaraikan oleh Imam Nawawi. Seorang bapa kena sediakan, kena ambil tahu benda ni. Sama ada bapa tu dia ni kerja gaji besar ke kecil ikut mana pun, ketujuh-tujuh ini dia kena cakna, dia kena ambil tahu. Saya ulang, pertama makanan, kedua tempat tinggal, ketiga pakaian, keempat bahan masak, kelima pekakah rumah, keenam alat membersih badan, yang ketujuh pembantu rumah jika mampu. Kalau mampu. Jadi ketujuh ini penting untuk disediakan oleh seorang suami dan ayah dalam rumah tangga. Dia kena sediakan, wajib. Walaupun dalam keadaan sekarang ni ramai yang mungkin kata, oh payahlah Ustaz lah ni, nak rasa nak kibak bendera putih lah. Dia kok mana pun dia jangan menyerah lagi. Kena usaha juga kok mana sekalipun. Malaysia ni kok mana pun kita ni bumi bertuah. Tanah Malaysia ni bumi bertuah. Sampai saya ingat dulu masa di Mesir dulu, orang Arab sampai kata tanah Malaysia, dia tanya Antaminin, awak ni daripada mana? Kita beritahu mana Malaysia. Oh Malaysia. Dia kata jannatu makulat, syurga makanan. Syurga makanan. Bayangkanlah dia, orang Arab kata Malaysia ni syurga makanan. Syurga makanan. Tak, syurga makanan macam mana? Dibuat kajian oleh
pihak pengurusan sisa pepejal. Ni pengurusan sampah lah, tapi tak sedap pula nama dia pengurusan sampah. Pengurusan sisa pepejal. Sisa pepejal. Mereka buat kajian, rakyat Malaysia ni menghasilkan 15,000 tan sampah. Kurang lebih 15,000 tan sampah tu, dan daripada jumlah 15,000 tan sampah tu, sebahagian besarnya itu adalah makanan dan sisa-sisa dapur. Yang bawangnya, yang serainya, yang kubihnya, yang mana tak habis tu kan. Tu. Dan sisa sampah, sisa makanan tu, yang kadang beli pasar malam tak habis, bubuh dalam peti air, sampai kulat, buang. Beli balik, putu mayam, makan tak habis, letak dalam peti, kulat, buang. Yang dibuang tu, kalau dihimpunkan balik, dapat kumpul sebanyak 7,5 padang bola makanan. Kalau dibentangkan. Yang mana jumlah tu, kalau bagi orang makan, kita boleh bagi makan kepada 7.5 juta orang makanan. Mereka ni semua. Jadi maknanya Malaysia ni, dia kalau nak ikutkan, tapi kalau cakap panjang-panjang takut orang tak puas hati pula kan. Kata kita ni memandang rendah pada orang susah. Tak. Sebenarnya kok mana sekalipun tanah air kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki ni. Bumi negara-negara Islam ni kok mana pun Allah bagi. Ada minyaknya, ada sawitnya, kok mana pun ada. Cuma aspek pengurusan harta yang Allah limpahkan tu pula cerita. Tu cerita lain lah, tu cerita orang atas dan semua. Tapi berbalik pada cerita kita tadi ni, maknanya peranan bapa ataupun suami tu yang kena banyak memainkan peranan untuk nak menentukan anak-anak kita ni lah. Ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan peranan seorang bapa. Kalau tadi ni secara maksudnya penyediaan perkara-perkara asas dalam rumah. Tapi kalau dalam soal mendidik anak-anak, Nabi sebut bapa. Nabi sebut bapa. Apa yang Nabi sebut, haqqun waladun ala walidihi sittatun. Nabi kata tanggungjawab hak seorang bapa terhadap anak-anaknya itu ada 6. Ada 6 perkara penting yang bapa perlu ambil berat dalam usaha pendidikan anak-anaknya ni. Apa dia 6 perkara itu? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Tak ada elan lah, tak ada elan. Tak ada ustaz, tak buat template lagi. Template lagi tak buat lagi. Okey. Baik. Terus. Okey. 6 perkara yang perlu diambil berat oleh seorang bapa terhadap anak-anaknya itu. 6 perkara tersebut adalah, saya sebutkan matan hadisnya dulu. Pertama, ayyuhsinusmuhu wa adabuhu wa yu'allamul kitabah wasibahah wa rimayah wa alla yarzuqu ila taibah wa ayyuzawwijahu iza adraka. Ada 6. Baik, saya mulakan. Pertama sekali kata Nabi, iaitu memberikan nama yang baik. Memberikan nama-nama yang baik pada anak tersebut. Maknanya, dan nama-nama yang bagus-bagus ni pula boleh di kalangan nama Nabi boleh, nama ulama-ulama sahabat Nabi boleh. Contoh kalau nama Nabi, nama apa? Muhammad, Ilyas, Ismail. Itu kan nama-nama Nabi belakang semua tu kan. Package tu. Macam biasa dengar awal-awal tadi. Apa dia? Awal-awal tadi macam biasa dah dengar, dah sebut-sebut dah 2-3 kali. Kan? Okey, jadi itu contohlah. Pertama, bagi nama yang elok-elok. Sebab kita akan panggil nama tu sampailah nanti di syurga. Satu. Yang kedua, wa adabuhu, mengajarkan mereka tentang adab. Adab di rumah orang, adab ketika pergi ke masjid, adab ketika tak bersetuju dengan adik-beradik yang lain, ada apa lagi, adab ketika berebut barang. Dia kalau anak-anak di rumah ni, inilah peluang masanya mak bapak tu boleh jadi pakar motivasi pada anak-anak semua. Maknanya kalau ada anak ni, budak-budak kecil lah khususnya kan, macam anak-anak saya banyak kecil-kecil lagi. Jadi kalau dia berebut barang, kakak dah ambil barang hak adik. Kalau kakak nak pinjam barang adik, apa ayat dia? Boleh pinjam,
boleh minta tolong, ayat-ayat tu kena dibiasakan. Minta tolong ambilkan pinggan, minta tolong ambilkan cawan, nampak perkataan minta tolong. Cawan? Pinggan? Garpu? Apa cakap-cakap macam tu, ayat bahasa kena ada. Jadi mak bapak kena ajak di rumah. Inilah ni tempoh PKP, tempoh lockdown ni. Inilah masanya didik anak-anak tu. Nampak dia nak makan, cakap kat dia, bagi tahu kat dia. Nampak mama ke ayah ke lalu, mama jemput makan, ayah jemput makan. Ajak anak-anak supaya tak kala dia makan ingat orang. Tak kala dia makan ingat orang. Sahabat-sahabat Nabi SAW dulu kalau duk makan sedap, makan berselera, tiba-tiba tengah makan teringat kat Nabi tu. Teringat kat Nabi. Punyalah didikan Nabi punya hebat. Sahabat kalau tengah makan sedap, teringat Nabi dulu susah, teringat dulu Nabi hidup payah. Maknanya anak-anak pun sama. Tak kala dia makan, dia nampak ayah ke mak dia lalu, mama jemput makan, ayah jemput makan, nampak itu adab. Dia kalau adab tu diteruskan dan dibawa ke mana-mana, orang akan puji mak bapak, bagus punya bapak macam ni. Bagus didikan mak macam ni. Walaupun dia sedari kecil lagi, saya anak-anak saya yang ni lah kalau kecil sangat pun sebulan, besar sikit tu, kalau yang umur 3 tahun, 4 tahun tu memang saya dah ajar dah buat macam tu. Paksa dia. Walaupun dia pun bukan faham. Tengah makan, dia panggil apa, ajak-ajak ayam, mama jemput makan, mama dia tak makan pun, tapi ajar macam tu supaya dia ni ada dia panggil apa? Dia panggil social quotient, dia panggil kecerdasan bermasyarakat. Dan dia akan dipandang tinggi satu hari nanti. Dan itu didikan yang kedua, didik tentang adab. Siapa kena ajar ni? Bapa. Dan disokong oleh mama, mak ke umi ke, tolong support ayah tu. Okey, itu yang kedua. Dan ini sikitlah ilmu parenting sikitlah. Kalau mana-mana di kalangan suami isteri, mama dengan ayah, ada benda tak setuju, jangan duk sebut depan anak. Nanti anak tak hormat dengan bapa. Mama gelakkan ayah ke, apalah ayah ni apa cakap macam tu, bla 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 macam tu. Nanti anak tak hormat. Jangan. Sama juga macam ayah pun. Ayah pun kalau dia nak gurau dengan mak pun, dengan mama, dengan isteri, jangan gurauan yang menghina depan anak-anak. Contohlah isteri tu badan berisi, badan kembang sikit, lepas tu dia dia kata kat anak-anak dia, tengok tu tempayan jalan, tengok tu jalan serupa penguin. Ayat-ayat macam tu dia akan menghakis rasa hormat anak-anak terhadap mak bapak. Dia akan membahan mak dia sendiri nanti. Tu bahaya, tu adab. Tu bapak kena ingat tu. Ayah kena ingat tu. Tu yang kedua. Kadang ada orang tu, ustaz, takkanlah benda tu nak beringat lagi, takkanlah kita tak tahu. Tak, benda dunia zaman PUBG ni ataupun dunia zaman gamers ramai ni, atau zaman media sosial ni, ramai orang cakap lepas. Dia macam cakap lepas kan. Dia nak komen, dia lepas kan. Dia tak ada bump, dia tak ada apa? Dia tak ada bonggol. Dia tak ada slow tak ada. Dia terus pump. Dia lepas kan. Okey. Betul. Tengok wa adabu. Yang ketiganya wa yu'allamul kitabah. Yang ketiganya ajak dia menulis. Ajar anak menulis ni dalam erti kata hantar dia pergi sekolah. Ajar dia menulis. Maknanya jalan untuk meraih ilmu adalah dengan penulisan. Dengan menulis. Ajar anak menulis. Tapi tuan-tuan, ni ilmu tambahan sikit lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar tentang ilmu NLP kan, Neuro Linguistic Programming kan, ada satu cabang ilmu penting dalam NLP ni dipanggil VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Ada anak-anak kita, dia individu visual. Apa makna individu visual? Individu visual maknanya dia seorang anak yang dia lebih berminat dengan apa-apa yang bersifat gambaran, lukisan, apa lagi? Benda yang dia nampak, yang bersifat tayangan. Itu anak yang visual. Jadi boleh tak kita kata anak yang kuat sangat tengok TV tu anak yang tak cerdik?
Tak boleh juga. Tak boleh juga. Pasal ada anak lah ni, dia belajar dengan apa yang dia tonton. Dengan apa yang dia tonton. Dengan apa yang dia tonton. Kalau suruh dia baca buku, Fitri, lena. Lena. Tapi kalau kita bagi satu rancangan yang betul, yang bagus, dengan limitasi waktu yang sesuai, bila dia tonton, dia boleh absorb masa, dia boleh absorb ilmu-ilmu yang bagus tu. Dia boleh. Ada anak, dia individu auditori. Auditori ni anak yang lebih suka dengar. Jadi, ada tak kawan-kawan Fitri dulu study sambil dengar Walkman? Oh, Walkman lama tak dengar. Ni MP3 apa? Ada tak? Dengar lagu? Ada. Yang apa orang study semua duduk berkalut dekat tengah. Dia seorang pakai earphone duduk atas katil. Tak tahu lah. Kan? Ada orang kata apa punya study tak masuk belajar dengan lagu. Salah. Saya pun salah seorang juga yang kalau study kena dengar. Kena dengar. Tak tahu pasal apa. Sebab ni kot, saya kalau study sunyi sangat, lena. Saya kena ada bunyi-bunyi sikit belakang. Bukan kuat. Bukan volume yang kuat. Dia sekadar ada saja. Itu namanya budak auditori. Dan dia akan orang yang sangat sensitif dengan apa-apa bunyi. Terempah pintu, jatuh barang bunyi. Dia macam itulah. Itu yang kedua, auditori. Dan yang ketiga, tuan-tuan cuba kenal pasti anak tuan-tuan ni jenis yang ketiga atau tidak. Yang ketiga ni namanya kinestetik. Individu kinestetik ni dia lebih hands on. Dia suka buat. Bagi sebatang pensel kat dia dengan selai kertas A4, kertas lukisan ke apa. Dia suka buat sendiri. Macam anak saya seorang, suruh tulis, dia tak minat. Tapi kalau bagi kat dia batu-batu kecil, suruh buat huruf A, dia buat. Minat. Dia buat. Tapi kalau suruh tulis huruf A, tak mau. Nangis-nangis tak mau. Dia macam tu. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan penonton semua, anak-anak kita ni dia tak sama. Dia ada dia punya kecenderungan yang mak ayah kena kenal pasti. Anak aku ni visual ke, auditori ke ataupun kinestetik. Atau kinestetik ni nak senang fahamnya lagi, dia kena benda tu dia sendiri yang buat. Hands on. Dia sendiri kena. Ya, terima kasih kawan kita Aish Aiman kata aktiviti praktikal. Betul, dia kena praktik benda tu. Macam contoh kita ajar dia siram pokok. Ada anak kita tunjuk dia faham. Tapi ada anak kita kena bagi kat dia batang paip, suruh dia buka pilih ayak tu, suruh dia siram sendiri. Dia sendiri yang experience ilmu tu. Benda tu. Tu anak yang kinestetik. Mak ayah kena tahu. Itu wa yu'allimul kitabah. Kemudian yang seterusnya wasibahah warimaya. Yang ke berapa tu kelima aku yang kelimanya Aish Aiman kata aktiviti DIY ustaz. Betul? Betul. Dia buat sendiri. Terus peluang duduk di rumah ni banyak. Saya baru beli kura-kura bagi anak saya ni kan. Saya ajar dia bagi makan macam mana. Kura-kura ni dia tak boleh lama sangat itu ini pegang dia macam mana. Bagi dia bermesra dengan alam. Biar dia bermesra. Words dia mesra dengan alam. Lepas tu pagi-pagi jangan lupa siram pokok. Pokok bayam Brazil tu. Bayam Brazil dalam pasu tu. Suruh dia tu. Lepas tu kalau ada daun-daun yang kuning, suruh dia gunting. Dia gunting, kita pantau, kita tengok. Tu ilmu je. Tu ilmu. Daripada dia nonton drama, filem mana yang sekali-sekala boleh. Bukan kata dia tengok TV langsung. Boleh, OPP pun boleh. Siamang tunggal pun tengok. Virgin Ali apa pun. Tapi dia ada time dia ada limit dia. Dan kalau boleh macam TV apa semua ni, jadikan itu sebagai reward ataupun sebagai reward Melayu panggil apa? Apa dia punya apa? Upah. Bukan. Upah. Kan, ataupun macam hadiah lah. Hadiah ataupun galakkan. Safwan kata ganjaran. Minta maaf lah sejak PKP ni saya dah jarang berbahasa Melayu. Jadi contoh anak tu dia semayang berjamaah. Lepas makan bersepah dia tolong sapu sampah. Jadi ganjaran dia bolehlah tengok TV Ustaz. Tapi tengok TV pun kena janji sampai pukul berapa?
sampai pukul berapa, dia tak boleh tengok macam pass baton. Pas tengok, tak boleh. Dia kena ada limit dia. Ada limit. Lagi apa ya? As-sibahah war-rimayah. Mengajar dia memanah, mengajar dia berenang. Rumah kalau ada swimming pool okey lah. Ataupun ajar dia memanah archery. Itu dia mengajar fokus. Apa lagi? Nabi kata, wa alla yarzuquhu illa thayyibah. Bagi dia makan dari sumber yang halal dan bagus. Halal yang baik. Kurang-kurangkanlah makanan-makanan proses ataupun makanan fast food ni. Kadang budak dia suka, ataupun cari yang dia lebih green sikit, orang kata apa, dia tak ada MSG apa ni. Contoh macam french fries, nugget, ada yang jenis dia bukannya ada campuran MSG, ada, tapi mahal sikit lah. Kan boleh untuk itu kan. Dan yang terakhir, yang keenam, kahwinkanlah anak itu apabila dah sampai masanya. Tengok macam dari aspek kewangan pun pandai urus, semayang pun tak payah nak rembah-rembah dah, tak payah pukul-pukul lagi dah, dia dah sendiri boleh semayang sendiri dah. Lepas tu dia pun bila banyak benda lah dia boleh urus, dapat raya boleh jaga anak orang dah ni, barulah kahwinkan dia. Itu dia. Wallahualam. Alhamdulillah. So hari ni tengok, kita tanya Rol, Ustaz cerita semua melalui sunnah Nabi ada. Lepas tu Rol, Rol sini saya nak tekan apa yang Ustaz kata tadi lah. Bapa memainkan peranan yang lagi besar daripada ibu kalau ikutkan. Ibu ni lebih kepada menyokong seorang bapa tu. Tapi kita tengok masyarakat sekarang ni, bukanlah saya nak pukul rata, tapi kita kata ada macam, kita nak bagi tahu lah siapa-siapa individu, tapi kita tengok ada yang tanggungjawab dia tu bila dia kerja, dia anggap tanggungjawab aku dah lepas sebab aku dah bagi duit, aku dah bagi kereta, tapi yang dekat rumah pendidikan semua tak apa, bini aku settle lah. Itu yang tak best tu Ustaz. Betul tak Ustaz? Kalau ikut dia kena sama-sama lah. Sebab kita tahu orang perempuan, dia insting dia memang dia akan mementingkan pendidikan anak-anak. So kita tak perlu nak bagi role dekat dia buat pendidikan anak-anak ni apa semua. Kita just masuk as a role model untuk pendidikan anak-anak ni, nanti automatically seorang isteri tu dia akan support 100%. So saya akan masuk ke soalan last lah. Soalan last ni kita nak tanya Ustaz, kita dah ke penutup dah. Okay, jadi sebelum soalan last ni saya nak minta viewers kita kalau boleh like and share kita punya live ni dekat Facebook masing-masing. Kita boleh ramaikan lagi viewers kita. Rugi ni tak dengar Ustaz Ilyas. Bukan selalu dapat ni. Musim Covid je baru dapat. Kalau tak Covid ni susah. So jadi untuk soalan yang terakhir ni, saya nak minta daripada Ustaz kesimpulan lah. So kita pun dah ke penghujung rancangan. Kita masuk kepada kesimpulan daripada Ustaz, ada langkah-langkah lah untuk meningkatkan minat anak-anak terhadap pendidikan. Lagi-lagi di musim Covid ni lah. Kita tahu macam yang kita cerita tadi, awal-awal tadi lah pasal PDPR. So semua orang dalam keadaan susah. Keadaan susah ni basically menyebabkan kita tak memikirkan sangat. Contoh kalau parent lah, katakan parent dalam mak susah, ayah susah. So anak tu menjadi mangsa untuk mak ayah cakap, tak apalah kau tak belajar pun, kau kerja lah. Sebab kita pun tak ada duit ni, nak makan online pun kita tak ada duit, nak beli internet semua. Jadi saya nak minta Ustaz, apakah langkah-langkah dan inisiatif lah untuk, walaupun dalam keadaan pun, untuk memantapkan lagi minat anak-anak terhadap pendidikan. Okey, boleh teruskan Ustaz. Okey, terima kasih. Macam saya sebut di awal tadilah, kita berada di musim susah dan sebenarnya kalau dapat dipanjangkan lagi, kita juga nak menyeru dan kita nak minta pada pihak pemimpin kita, pihak tertinggi kerajaan supaya dapat mengambil satu inisiatif yang terbaik untuk rakyat pada ketika ini dan mengenepikan seketika tentang soal kuasa politik, semua benda ini yang
yang rakyat lama-lama boleh jadi muak benda ni. Akhirnya rakyat masih lagi dalam kelaparan, ramai yang jobless, tak ada kerja, dan saya pun tak susahlah waktu nak cakap waktu-waktu ni pasal kesian kawan-kawan saya pun ada yang buat bisnes baru nak mula dah bukan lagi tutup lagi dah gulung tikar tu dah kan. Dan ada satu kajian yang saya dapat daripada SSM, pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ada mencatatkan bahawa ada 13,445 buah syarikat tempatan yang ditutup satu persatu sehingga November 2020. 13,445 buah syarikat tempatan yang ditutup. Dah tak boleh nak run dah, tak boleh nak run bisnes dah. Apatah lagi yang hotel-hotel, bidang pelancongan, 30,000 hilang kerja dan ada 10,000 yang dicutikan tanpa gaji. Hotel-hotel ni semua. Nak hotel apa? Pengunjung tak ada. Yang buat kereta sewa, tak ada orang. Kereta kena bayar bulan-bulan. Lalas jual kereta tu pun. Jual kereta dengan harga yang sangat murah. Jadi kenapa saya bawakan isu ini ataupun situasi ini supaya kita kena faham. Dan kalau yang mungkin menonton ni di kalangan anak-anak pun, anak-anak kena faham situasi semasa. Jangan lagi ada di kalangan anak-anak yang timbul dalam hati dia, kenapalah ayah aku tak boleh macam ayah dia tu. Kenapalah mak aku tak boleh bagi macam mak kawan dia. Tak boleh. Kemampuan keluarga masing-masing tak sama. Kemampuan keluarga masing-masing tak sama. Ada orang ayah dia kerja gaji hari. Tak ada kerja, tak ada lah gaji. Ada ayah tu kerja ke tak kerja ke, duduk melepek di rumah tengok Netflix pun masuk. Dia tak sama. Jadi saya fikir macam ni, mak ayah kena perlahan-lahan fahamkan anak-anak situasi semasa. Ada setengah orang dia kata, saya rasa tak patut anak-anak kita tahu tentang kepayahan. Saya rasa kena kot, kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Macam arwah ayah saya dulu, ayah saya dulu cerita, payahnya dia kerja dulu. Payahnya dia kerja macam-macam teruk je. Kita fikir balik, ayah aku ni mengungkit ke? Mengungkit ke yang dia kerja teruk demi nak sara? Tak. Ayah kita nak bagi tahu pada anak-anak dia, wahai anak, demi nak dapat sesuap nasi, tidak semudah yang kau bayangkan terhidang sepinggan atas meja. Tak. Nak dapat sepinggan nasi atas meja itu, kadang-kadang ayah terpaksa bersengkang mata. Ayah kadang-kadang sakit kepala, migrain. Ayah kadang-kadang darah tinggi. Kerja, bersengkang mata. Fikir ni, anak-anak semua dah lena, dah tidur, tapi ayah masih lagi berjaga malam. Fikir, macam mana aku nak sara anak-anak ni? Jadi, anak-anak kena tahu kepayahan mak ayah. Barulah di situ datangnya rasa terima kasih ayah, terima kasih mak. Baru dia menghargai. Bukan soal dia minta. Tengok kawan dia ada handphone baru, dia pun nak juga. Padahal dia tak tahu nak dapat benda tu bukan mudah. Bukan mudah. Jadi kena ajar anak bahawa hidup ni bukan senang. Hidup ni bukan senang. Atau ada seorang pakar psikologi kata, kadang-kadang kalau anak tu dia ada rasa lapar, biarkan dia lapar sekejap, jangan lama sangat. Biarkan dia lapar sekejap, lepas tu baru dapat. Jangan asal minta terus dapat. Minta terus dapat. Okey. Apa masalahnya? Manusia kalau dia minta terus dapat. Minta terus dapat. Sekali minta tak dapat, apa jadi? Lemah. Dia akan jadi orang yang ni jiwa dia koyak. Jiwa dia mudah koyak. Biar hidup ni dia rasa susah sikit. Jadi anak-anak pun sama. Rasa macam susah sikit, nak kena duduk depan komputer, depan telefon, set up, buka link Zoom yang cikgu dah bagi. Alah nak kena salin. Tak apa. Mak ayah pantau. Mak ayah duduk sama-sama. Ada masa duduk sekali, belajar dan tengok macam mana anak kita belajar. Daripada situ, insya-Allah lah kerjasama antara guru, mak ayah, anak, semuanya akan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takkan mensia-siakan hamba-Nya. Allah akan bagi kejayaan pada keluarga tersebut.
Amin. Ya Rabbal Alamin. So Alhamdulillah, so itulah jawapan untuk soalan yang terakhir tadi. So basically sebenarnya untuk kita meningkatkan, kira lah pendidikan ke, ekonomi ke, everything, semua pihak perlulah memainkan peranan, sama ada kerajaan, rakyat, and then semua sektor lah. Maknanya tidak boleh ada satu pihak tu yang mementingkan diri sendiri, lagi-lagi pihak yang berada di atas lah, pihak yang berada di tahap tertinggi lah, sebab diorang yang kontrol semua ni, betul tak Ustaz? Kalau diorang yang meletakkan personal diorang yang lebih penting, keuntungan bagi diorang yang lebih penting, ini yang akan memakan mereka yang kat bawah-bawah ni. So Alhamdulillah kita pun dah masuk ke soalan yang terakhir, tapi kita ada soalan daripada penonton kita Ustaz. Okay, boleh jawab dulu 1-2 soalan. Saya curi masa Ustaz sikit, boleh nak? Boleh. Okey, jadi penonton boleh boleh komenkan soalan, sementara tu saya akan iklan dulu tentang kita punya apa yang kita akan laksanakan dengan PT Generative lah. So Alhamdulillah, setakat ni kita dah beroperasi selama 3 bulan, daripada bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan 5 itu kita berpuasa, kita cuti 1 bulan untuk memberikan peluang dan ruang kepada anak-anak kita untuk melakukan ibadah tarawih lah, sebab kita buat tuition ni pada waktu malam. So selepas sebulan tu Alhamdulillah kita dah sambung balik selepas Hari Raya, dan kita pun dah tamat tempoh, kalau ikutkan kita dah tamat tempoh untuk percuma tu, tapi kita tambah lagi 1 bulan untuk memberi peluang kepada anak-anak kita ni untuk mendaftar, sebab kita ada sediakan banyak hadiah dan sebagainya lah. Kita pun nak memberi ruang kepada anak-anak kita ni join tuition secara percuma ni, sebab kita tahu apa pembelajaran di sekolah tu sebenarnya, kalau pada pelajar yang betul-betul nak mencapai A dalam silibus atau dalam mata pelajaran, sebenarnya dekat sekolah tu boleh katakan tak cukup dengan masa yang ada sekarang ni, dengan COVID-nya, dengan yalah, lagi pun kalau kita tahu budak sekarang pun kalau dah umur 17, macam budak perempuan dah katakan Ustaz, budak perempuan umur 17 mestilah, walaupun kalau dia ada tergerak hati dia tu, contoh dia tengah belajar kelas ni, tengok mak dia masak sorang-sorang kat dapur, mak dia tengah jemur kain, mestilah tergerak hati dia nak pergi tolong. Even though benda PDPR ni penting, tapi adab terhadap ibu bapa tu pun penting juga, betul tak Ustaz? Okay. So kita teruskan dengan soalan daripada daripada panel pula. Kita suruh soalan daripada viewers kita. Okey. Encik Azhar Ismail dia bertanya. Ni orang yang bertanya ni Ustaz, inilah our founder lah, Dato' Azhar Ismail, founder untuk Pusat Tuition Generative ni. So dia bertanya, Ustaz, macam mana nak pastikan anak-anak berjaya ikut sunnah Nabi? Okey, boleh jawab Ustaz. Baik, terima kasih. Mendidik anak-anak untuk ikut sunnah Nabi ni, kalau ikut pengalaman peribadi saya lah, yang bukanlah kita kata berjaya, tapi sikit sebanyak saya nampak berhasil. Saya nampak ada 3 cara. Ada 3 pendekatan yang boleh kita mak ayah study, kita boleh aplikasikanlah dengan anak-anak ni. Yang pertama sekali, kita dedahkan atau kita ceritakan riwayat hidup Nabi-Nabi ni. Kita cerita pada anak-anak tu. Dia sebenarnya, walaupun kisah tu nanti akan jadi kisah yang berulang. Anak-anak saya tiap malam sebelum tidur, saya akan cerita Nabi. Cerita Nabi tu dengan memek muka, intonasi suara yang betul-betul macam sikit-sikit nak macam TV punya style lah kita buat. Bunyi guru, peti, kilat, balasan Allah tu. Lepas tu kita gambarkan bagi dia jadi seronok. Okey, bila kita ceritakan kisah-kisah Nabi secara tak langsung, dalam kisah Nabi tu akan memaparkan sifat baiknya seorang Nabi. Contohnya apa? Kalau kena ujian, kalau kena kesusahan,
apa respon seorang Nabi tu? Doa, sabar, hadapi dengan tabah, kan? Walaupun sedih tapi tak lupa semayang. Macam tu. Jadi kita sedikit sebenarnya secara subconscious mind dia, secara minda sepada sedar, kita telah pun menerapkan pada anak-anak kita benda-benda baik, nilai-nilai positif. Satu cerita. Habis tu yang bedtime story tu cerita Pinocchio, Snow White, Beauty and the Beast. Saya rasa lagi elok cerita-cerita Nabi kot. Cerita yang lebih sahih lah. Tu cerita dongeng. Kan? Okey, tu yang pertama lah. Banyak cerita-cerita Nabi. Yang keduanya, tuan-tuan, para penonton semua, cuba ajar anak-anak kita hafal Al-Quran dengan gaya bahasa badan. Boleh juga buat. Saya kalau anak-anak saya lah, ni contoh lah. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Tu ada makna tu. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya. Dia budak ni kalau dia ada macam presentation sikit, dia seronok, dia suka. Dia buat gaya-gaya itu, gaya ini. Secara tak langsung anak saya pun wasyamsi waduhaha wattini wazaitun al-qari'ah mal-qari'ah dengan amma yatasaalun dah hafal dah. Alhamdulillah. 5 tahun dah hafal dah. Pelak-pelak pun hafal dah. Seronok. Dia jadi apa tau? Kita bawa with the fun way, dengan cara yang menyeronokkan. Jangan paksa dia hafal. Amat. Lepas tu duk teran tajwid pula. Yatasaalun, yatasal. Qaf walau letih dah bila nak pandai. Kita bawa with the fun way, dengan cara yang menyeronokkan. Anak saya punya seronok sampai dia kata, ayah nak surah baru lagi. Nak lagi. Dia nak lagi. Kita letih. Kita kena kreatif. Tu yang kedua. Yang ketiganya, cara untuk nak didik anak-anak dengan sunnah Nabi ni, kita jangan jemu. Setiap masa sebut. Bersin, sebut Alhamdulillah, kata itu sunnah Nabi. Nampak orang bersin, kata Yarhamkallah. Itu pun sunnah Nabi. Makan tangan kanan. Semula-mula, Bismillah. Benda tu kena duk selalu ulang. Yang itulah pendidikan yang kita kata jangka masa panjang seorang ayah terhadap anak-anak dia. Wallahualam. Alhamdulillah. Okay, so Ustaz, dia ada satu lagi. Dia tanya, masalahnya Ustaz, tak ramai ayah yang berminat nak tengok nasihat-nasihat macam ni Ustaz. Macam mana nak sampaikan mesej pada diorang ni? So ini antara pertanyaan diorang lah, tentang persoalan yang pasal role seorang ayah tadi Ustaz. Mungkin boleh ulas sikit macam mana kita nak sampaikan mesej pada ayah-ayah ni mesti mak. Itulah Puan Rafiza Aziz. Marah agaknya ni. Dia biasalah. Orang laki-laki ni, dia nak mudah. Dia malas nak leceh-leceh lah. Apa Ustaz cerita Nabi? Hafal Quran? Alah. Saya pun walas ina atau ina tu pun mujur. Nak suruh hafal panjang-panjang. Tak ada lah teman. Dia macam ni. Yang boleh saya kongsikan lah. Suami-suami ni kalau mungkin ada yang jenis malas nak dengar nasihat-nasihat ni semua, barangkali mungkin dia membayangkan nasihat ke benda-benda ni semua benda berat. Cuba dedahkan dia pada nasihat yang lebih ringan-ringan sikit, atau mungkin penyampai-penyampai yang dia suka dengar. Tak tahulah Ustaz Kazim ke Ustaz Zahar Idrus ke apa. Yang penting konten dia sampai. Bang, main kita dengar satu ceramah YouTube ni bang. Ustaz ni bagus lah, dia cerita. Dengar sama-sama. Isteri cakap, kadang suami tak dengar. Minta tolong YouTube tu tolong cakap je. Yang mana suami dia minat dengar ke apa kan. Dengar pula, dengar had pendek-pendek. Had 10 minit, 5 minit. Yang pendek-pendek, jangan sejam. Main sejam, tidur ayah tu pun. Dedahkanlah dia dengan benda penyampaian yang mungkin dia lebih selesa nak dengar. Lah ni ustaz ramai, yang imam mudanya pencetus rumahnya, pecah rumahnya ramai. Jadi mau tak mau saja. Bagi dia sedikit, dia take time lah, ambil masa lah benda ni. Kan?
seorang isteri anniversary hadiahkan pada suami dia sempena ulang tahun perkahwinan. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Buku bagus. Suami kata Terli nampak lebih kurang. Allahuakbar. Alhamdulillah. So itulah jawapan pada soalan Puan Rafiza tadi. Dia tanya macam mana kalau ayah ni, dia lah ayah tak dengar ceramah, mak je yang dengar. Lepas tu mak bagi tahu ayah tak nak dengar pun. So itulah apa yang Ustaz cakap tadi, betul lah, saya setuju. Sebab bila kita contoh sebagai seorang isteri, atau sebab saya selalu tengok situasi di rumah saya lah. Macam mak saya pun, kalau bapak saya dia tengok YouTube juga, tapi biasa dia tengok WWE. so biasa kalau mak saya dia nak dia nak ni, dia nampak ada satu ceramah ke apa ke yang macam kena sikit, macam dia nak perli ke apa bapak saya, dia hantar kat grup. Lepas tu dia tag bapak saya, sila dengar. Alhamdulillah lah, kalau dekat rumah bapak saya terus dengar. Kalau kat luar saya tak tahu lah. Okey, jadi Alhamdulillah kita pun dah berada di penghujung rancangan. So pada semua penonton, harap boleh follow kita orang punya Facebook PT Generative, Pusat Tuition Generative, dan IG kita orang PT Generative. So pada 7 hari bulan Julai 2021 ni kita akan posting semua information dan semua promotion yang kami sediakan, dan segala hadiah yang juga kami sediakan untuk pelajar-pelajar kita. Dan tak lupa juga kita pada bulan 8 ni insya-Allah kita akan ada kelas untuk orang dewasa juga, seperti kelas programming, coding dan designing. Okey, so Alhamdulillah kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada Ustaz Ilyas bin Ismail, dan saya juga memohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki kepada kalau ada tersalah bahasa, terkasar bahasa ke dalam kita berbicara di alam maya ni, so di alam StreamYard. So saya ingin minta maaf sangat-sangat. So terima kasih kepada Ustaz, dan juga tak lupa kepada para ibu bapa, para viewers kita yang tengok pada hari ini. Terima kasih atas sokongan anda. So dengan itu saya sudahi majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Stay safe Ustaz. Assalamualaikum. Okay, salam.